Peperangan Khaybar. Okey, Khaybar ni sebenarnya adalah satu kota. Khaybar terletak di Madinah, di bahagian utara. Jaraknya dengan Madinah 171 km. Okey, baik. Khaybar ni sebenarnya adalah satu kota yang sangat besar. Yang mana kota ni sebenarnya milik orang kafir Yahudi. Okey, kalau kita tahu sebelum ni sebenarnya sebelum peperangan ni, peperangan Khandaq. Okey, peperangan Khandaq berlaku pada tahun 5 Hijrah. Okey, hijrah ni adalah maksudnya hijrah ni selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Okey. Ini berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Waktu ni sebenarnya sebelum peperangan ni kan ada gejatan senjata. Waktu tu ada perjanjian Hudaibiyah. Jadi waktu perjanjian Hudaibiyah ni kita tak boleh berperang lah selama 10 tahun. Tapi disebabkan oleh orang Yahudi juga. Orang Yahudi dia dah mengingkari janji tu. Jadinya sebenarnya dekat sini dia macam HQ lah bagi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Dia orang semua bermasyarakat kat sini. Dia orang buat strategi untuk menentang orang Islam. Jadi ni waktu sebelum berlakunya peperangan ni, waktu Nabi carilah punca macam mana boleh berlakunya peperangan yang sebelum-sebelum ni. Sebab semua peperangan yang sebelum-sebelum ni berlaku disebabkan orang-orang kafir Yahudi. Macam kat sebelah situ kan, sebelah sini adalah perang Khandaq. Dia melaga-lagakan, orang-orang Yahudi ni melaga-lagakan supaya jadinya lah perang tu. Tercetuslah perang-perang sebelum ni. Jadi waktu kat perang sini, waktu selepas peperangan Khandaq, Nabi pun cari-cari punca macam mana berlaku. Bila dah jumpa puncanya, dekat sinilah dia punya HQ. Jadi Nabi pun bagi tahu sahabat-sahabat, jom kita berperang dekat Khaybar ni. Jadi waktu tu sahabat tanyalah Rasulullah, kenapa engkau nak memerangi kota Khaybar ni, sedangkan kita tahu Islam ni adalah agama yang tidak suka berperang. Okey. Jadi sahabat-sahabat macam pelik kan, tiba-tiba Rasulullah suruh perang. Jadi Rasulullah cakap sebab Khaybar ni, kota Khaybar ni menyebabkan dia menyetuskanlah peperangan yang sebelum-sebelum ni. Jadi sahabat macam okey, kita tahulah kan. Jadi waktu ni orang-orang yang berperang kat sini, ikut berperang ialah orang-orang yang ada dalam perjanjian Hudaibiyah sebelum ni. Jadi orang dalam 1,400 sahaja tentera Islam waktu tu. So waktu ni ada juga orang-orang munafik yang bagi tahu dekat orang-orang kafir. Dia kata nanti akan ada peperangan daripada Nabi sendiri yang akan serang diorang. So orang-orang kafir ni macam dapat tahulah kat situ. Jadi sebenarnya orang-orang kafir tak risau sebab sebelum berlaku peperangan ni juga ada tentera-tentera Rom nak takluk juga kota Khaybar ni, tapi tak dapat sebab kota ni terlalu besar dan hebatlah kiranya. Dia punya kubu-kubu pertahanan sangat kuat. Kalau kita tengok kat sini memang kaya dengan ladang-ladang kurma yang besar. Dia bukan ada satu saja kubu tapi ada 8. So besarlah. Jadi kat situ Rom pun tak dapat. Dia rasa macam Islam sikit je lagi kan. So orang-orang waktu ni dekat sini tentera kafir ada dalam 12,000 orang. So tentera Islam ada 1,400 je. Waktu tu Nabi kata okey, jom kita bergerak. Waktu tu 3 hari sebelum. So bila dah bergerak waktu tu dalam perjalanan sampai je dekat sini, waktu tu malam. Nabi kata kita tak boleh berperang malam. Kita berperang selepas subuh esok. So lepas subuh esok tu semua tentera Islam berperang lah kat sini kan. Berperang. Tapi sebabkan kubu pertahanan sangat kuat, tak boleh masuk juga. Jadi waktu tu keesokan hari tu Nabi pun cakap macam ni. Waktu tu berkumpul lah. Nabi cakap malam tu Nabi cakap kat sahabat, aku akan pilih seorang sahabat yang mana sahabat ni Allah cinta dan Rasul pun cinta dekat dia. Dan disebabkan sahabat ni juga kita akan menang. Macam tu. Macam dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Iaitu sesungguhnya Allah akan beri kemenangan kepada Islam. Okey. Jadinya waktu tu Allah dah kata dah kemenangan tu berpihak pada Islam kan. Jadi esok tu Nabi pun carilah sahabat ni, seorang sahabat iaitu Sayyidina Ali. Bagi cari Nabi tanya-tanyalah sahabat-sahabat yang lain. Lepas tu dia orang pun cakap Sayyidina Ali sakit mata. Lepas tu Nabi cari dan Nabi jumpa dengan Sayyidina Ali. Nabi ludah kat mata dia. So bila ludah kat mata tu, kira macam mata ni tak pernah sakit, tak pernah merasakan kesakitan tu. So bila Nabi pun serahkan panji tu dekat Sayyidina Ali. So Nabi kata
kalau boleh kita jangan berperang terus. Maksudnya niat kita tak boleh nak berperang lah. So kita kena berdakwah dulu. Jadi waktu tu bila dia dah pegang panji, so dia dah ambil lah amanah tu kan. Waktu ni dia mula dah berperang waktu hari tu pula. So bila Saidina Ali pegang panji tu, Saidina Ali kata, okay, kalau aku mati pada hari ni, maka aku mati kerana Allah. So di jalan Allah lah kiranya. So bila waktu Saidina Ali cuba tu, ni adalah peperangan yang terbesar kan. So bila dia cuba masuk kubu pertahanan orang-orang kafir ni, dia berjaya masuk kubu yang pertama. So ada lagi 7. Jadi waktu yang pertama tu dah boleh masuk, dia cuba. So masuklah yang kedua, yang ketiga, kemudian sampailah yang ke-8. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya dia penakut kan. Dia ada senjata je, dia rasa aku ada senjata, aku beranilah. Boleh lah. Tapi kalau kita tengok sampai sekarang, orang Yahudi adalah seorang yang sangat penakut. So bila dah takluk ni, orang Yahudi sendiri yang mengaku kalah, dia berundur. Dia kata tak boleh lah macam ni kan. Tengok harta dia, senjata dia semua, ada jadi harta rampasan bagi orang-orang Islam. Jadi dia orang kata jomlah kita undur diri kan. Dia orang takut. So Nabi kata okey, kalau korang nak undur diri semua, Nabi tak akan bunuh dia orang. Nabi kata Nabi izinkan dia orang untuk tinggal dekat sini atas belas ihsan Nabi lah. Tinggal dekat sini, tapi dengan syaratnya hasil tanaman ni dia setiap tahun dia kira bayar cukai lah dekat orang Islam. So dia orang kena ikutlah benda tu kan, rules tu. Lepas tu sekiranya kemenangan ni berpihak kepada orang Islam, tapi diorang ni walaupun orang suruh bayar cukai, diorang tetap macam orang Yahudi kan, dia jahat kan, sampai dia nak cuba rasuah dekat orang-orang Islam, dekat orang yang sahabat Nabi yang kutip cukai tu. Dia cakap kalau kau dia nak rasuah, dia kata aku akan bagi kau harta, aku akan bagi kau wanita-wanita untuk kau bawa balik. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi bagi gelaran kat mereka khinzir ataupun kera, bagi gelaran kat mereka. Sebab Yahudi sangat-sangatlah jahat dekat. Sampai sekarang kalau kita tengok macam gitu juga perangai Yahudi. Macam itu. So itulah pengajaran yang kita boleh ambil kalau kita tengok sebab apa rasuah tu kan. Macam kita tengok rasuah, sebab itulah macam pengajaran lah, kita tak boleh lah nak ambil rasuah tu. Betapa macam mana pandangan sahabat sendiri dekat orang yang cuba rasuah mereka. Faham?